Minggu lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dari Perikatan Nasional mengisytiharkan sokongannya terhadap Kerajaan Persekutuan yang diterajui Anwar Ibrahim. Iskandar membuat keputusan itu dengan alasan kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Tambahnya, langkah itu juga bagi menilai sama ada Anwar akan mengotakkan janji untuk memberi peruntukan kepada ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, Dr. Awang Azman Awang Pawi menyifatkan tindakan ahli parlimen tersebut mudah difahami iaitu demi kebajikan rakyat yang diwakilinya. Pada dasarnya, saya kira kerajaan perpaduan bersedia untuk menerima mana-mana pihak yang menyokong kepimpinan Perdana Menteri dan kerajaan perpaduan. Prinsipnya mudah, iaitu untuk memastikan kebajikan rakyat, kepentingan rakyat dapat diberikan perhatian. Sebab itu kita lihat kenapa ada pemimpin ataupun wakil rakyat kalangan Perikatan Nasional bersetuju untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri dan kerajaan semata-mata untuk memastikan peruntukan daripada kerajaan itu dapat dikongsikan dengan mereka. Saya kira untuk memastikan kepentingan rakyat, kebajikan rakyat terus diberikan perhatian daripada berpolitik sepanjang masa. Sebab pada masa sekarang ini kita tahu dengan suasana ekonomi global yang kurang menentu, yang memberikan pelbagai implikasi ekonomi, sekuriti makanan, dan ia memerlukan penyatuan ataupun kita kenali sebagai rekayasa politik untuk memastikan bahawa kestabilan negara itu diberikan keutamaan dan perkara yang berkaitan perbezaan ideologi politik sepatutnya diketepikan sebaik saja selesainya pilihan raya. Perdana Menteri sebelum ini menegaskan peruntukan bagi ahli parlimen pembangkang hanya akan disalurkan jika mereka bersedia berunding dengan kerajaan bagi tujuan itu. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof berkata pihaknya masih belum menerima permohonan rasmi daripada blok pembangkang untuk membincangkan isu peruntukan kewangan bagi ahli parlimennya. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Ilham Center Hishamuddin Bakar berpandangan langkah yang diambil Iskandar menunjukkan keadaan yang mendesak yang dihadapi ahli parlimen pembangkang tersebut. Pada hemat saya sebenarnya kebanyakan alasan yang dikemukakan ataupun diangkat ketika sidang parlimen juga menuntut peruntukan diberikan kepada sama rata kepada semua ahli parlimen termasuk pembangkang. Dan kerajaan sudah pun terbuka untuk menawarkan ruang perbincangan yang mana kerajaan membuka bahawa wakil pembangkang perlu bertemu dengan Timbalan Perdana Menteri untuk berunding, Datuk Seri Fadilah, untuk berunding bagi memperincikan apakah tuntutan ataupun peruntukan yang diperlukan bagi pihak kerajaan yang diperuntukkan kepada ahli parlimen pembangkang. Tetapi perkara itu tidak berlaku hingga tahap ini. Tetapi bagi saya ini adalah oleh kerana keperluan daripada ahli parlimen mendesak sehingga ahli parlimen daripada blok pembangkang sendiri mengambil sikap mereka menyokong kerajaan dengan beralasan peruntukan berkenaan itu. Dalam kenyataannya sebelum ini, Anwar turut menasihatkan Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang supaya tidak angkuh dan sombong, sebaliknya berbincang dengan kerajaan. Bagi Dr. Awang Azman, Hamzah harus cakna dan sensitif terhadap keperluan ahli parlimen pembangkang kerana ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Sepatutnya Ketua Pembangkang perlu sensitif kepada ahli-ahli parlimen mereka, perlu sensitif kepada suara dan kepentingan rakyat di peringkat bawahan. Kita tahu dalam kalangan parti politik Perikatan Nasional sendiri, kita tahu ada wakil rakyat mempunyai latar belakang yang begitu kaya, misalnya mempunyai pendapatan terlibat dalam dunia perniagaan yang lain. Sebab itu mereka tidak terlalu bergantung sangat dengan bantuan. Sebab mereka juga dikenali sebagai
terlibat dalam perniagaan dan sebagainya sebelum itu. Namun ada juga wakil rakyat yang baru apabila terlibat dalam politik, mereka tidak ada sumber kewangan. Jadi dalam konteks ini sepatutnya ketua perbankan perlu cakna terhadap keperluan rakyat dan keperluan wakil-wakil rakyat mereka sendiri. Jika mereka tidak membawa perkara itu ke depan, hanya mementingkan motif politik mereka sendiri, sebab mereka barangkali masih mempunyai sumber kewangan yang banyak. Tapi wakil-wakil rakyat biasa inilah yang menjadi mangsa dan terus menjadi mangsa yang rakyat diwakili. Dalam pada itu, Dr. Awang Azman turut menggesa Hamzah supaya bertolak ansur dan memulakan rundingan dengan wakil kerajaan bagi mengelakkan lebih ramai ahli parlimen pembangkang daripada mengambil langkah serupa. Senada dengan beliau, Hishamuddin percaya Perikatan Nasional kini berada dalam keadaan tertekan berhubung situasi terbabit. Ketua Perbankan perlu mengurangkan, merendahkan sikap ego, sikap tidak mahu bertolak ansur demi sepatutnya untuk melihat kepentingan rakyat yang perlukan bantuan peruntukan dan juga wakil rakyat mereka sendiri. Jika inilah Ketua Perbankan masih tidak mahu berunding, saya kira ada berapa lagi wakil-wakil daripada perbankan akan menyokong kajian perpaduan. Menyokong kajian perpaduan bermakna mereka tidak ada undang-undang undang-undang lompat parti, tidak dapat dipecat selagi mereka tak keluar parti. Jadi mereka bebas untuk menyokong kerajaan dan sebenarnya Syed Saddiq mereka beliau bebas pula untuk tidak menyokong kerajaan. Jadi ini politik norma baru, politik pasca baru yang perlu kita fahami apabila tidak ada mana-mana parti politik yang dominan dalam membentuk kerajaan. Itu sesuatu yang perlu diterima. Ia bukan sesuatu yang janggal, tapi ia akan dinormalisasikan dalam sedikit masa lagi. Ini sudah tentu akan memberikan tekanan kepada Perikatan Nasional khususnya untuk mereka berunding ataupun blok pembangkang mereka berunding dengan pihak kerajaan agar sebagai contoh ahli-ahli parlimen yang lain akan mengambil sikap yang sama seperti mana ahli parlimen Kuala Kangsar. Itu yang akan berlaku apabila ketua perbankan tidak mahu berunding dengan pihak kerajaan mengenai kerjasama ataupun mengenai peruntukan kawasan. Dengan syarat tentulah ada syarat, ada formula sebagaimana pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Kalau ketua perbankan masih lagi mempertahankan sikap beliau tersebut, saya percaya pasti ada lagi wakil-wakil rakyat yang berasa kepentingan rakyat itu perlu diutamakan dan mereka dijangka akan menyokong kerajaan yang ada. Walaupun tak semestinya mereka keluar daripada parti. Inilah norma baru selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Berikutan langkah ahli Parlimen Kuala Kangsar itu, kerajaan kini mendapat semula majoriti 2/3 di Dewan Rakyat selepas ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman meninggalkan blok kerajaan bulan lalu. Spekulasi juga bertiup kencang bahawa lebih ramai ahli Parlimen Pembangkang akan menyokong Perdana Menteri. Bagaimanapun, Naib Presiden PAS Muhammad Aman Nik Abdullah menyifatkan spekulasi tersebut sebagai mengarut dan satu perang psikologi untuk pihak lawan. Situasi ini juga bakal menguji Akta Anti Lompat Parti yang diluluskan tahun lalu apabila seseorang ahli parlimen mengambil keputusan yang bertentangan dengan parti. Ahmad Amir Azim melaporkan untuk Kini TV.